Tengok orang tok peraih beruk tu. 30 tahun dengan beruk yang sama. Pagi tu baik, petang balik. Naik motor yang sama. Tahu tak? Bini dia dah naik. Beruk hari-hari. Alugi beruk duduk atas hendak. Tuang bawa beruk. Alu balik beruk bawa tuang duduk atas hendak. 30 tahun tuang beruk mati. Beruk tu pergi dak kubur. Anak-anak yang dak pergi kubur ayah. Beruk lah tu. Dak reti bahasa. Tapi bukan tepat dah kalau kubur juga. Kalau dia manusia dia gila. Budi ayah dia tu tak? Bela ke dia dari kecil tak? Macam nak mati cari piti. Hok nyelang, hok menoreh. Nah, hok bawa besi, hok pikul batu. Apakah hukum suami tidak beri nafkah? Kalau kita miskin, dimaafkan. Tapi jadi hutang. Contoh sebulan 1,000 lah contoh. Patut kita beri nafkah pada bini kita. Bulan ni kita hilang duit, curi orang, dimaafkan. Tapi hutang 1,000 lekat, jadi zimmah. Wajib bayar sebelum mati. Tak bayar, berdosa di akhirat. Jangan main-main. Faham? Soalan yang ketiga sebelum akhir. Tanah rezak jalan kerajaan saya pagar tanah tersebut sebagai halaman rumah saya. Boleh atau tidak? Boleh. Tanah rezak jalan dah dia buat pagar sikit, dia tanam bunga. Boleh. Tapi kerajaan nak ambil dua syarat. Pertama, jangan mudarat korang. Jangan sakok orang nak lalu, jangan sakok kereta orang. Tak boleh. Kerana itu rezak kerajaan. Faham? Mu nak tanah pokok tu hak mu. Kerajaan nak ambil kena serah balik. Faham? Macam sungai belakang rumah kita, sungai 40 kaki rezak sungai. Kita bela kambing atas tanah tu buat kandang apa? Halal. Kerana tidak kait dengan orang. Tapi tanah rezak sungai, hak kerajaan. Bila kerajaan nak ambil, nak buat jeti, nak buat apa, jangan kita berlawang, kena serah balik. Itu cara dia. Okey. Tanah orang lagi kita boleh guna kalau tuang dia beri. Tak? Tanah orang sebelah ni dia tak buat rumah. Dia duduk di tanah merah tu. Faham? Tapi tanah dia ya. Kita minta izin nak buat kebun, dia beri. Boleh tanam, halal. Pasal kita minta izin tau. Faham? Dia gitu. Tapi kalau dia tak beri, tak boleh. Buah orang sebelah jatuh dalam tanah kita, boleh tak ambil? Boleh, haram makan. Ambil boleh. Pasal apa ambil boleh? Tanah kita, dia berhak ambil. Faham? Makan tak boleh, buah orang. Dia suruh mengaji. Tahu tak? Masa solat Jumaat saya masuk dalam masjid, masa azan kedua dekat perlu tunggu azan habis untuk solat sunat. Dengar baik-baik orang tupak. Kalau kita dengar azan, mana masuk waktu semayang, kita boleh nak semayang. Tapi sunat kita tunggu dulu habis azan. Contoh, kita nak semayang tahiyat masjid, masuk dalam masjid. Kita masuk je orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak semayang, tak mau tunggu azan. Boleh. Harus. Kita nak jawab azan dulu baru nak semayang. Afdal. Melainkan azan kedua hari Jumaat. Tidak afdal kita tunggu azan. Afdal kita semayang selalu. Saja azan kedua hari Jumaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas dia azam, orang nak baca khutbah dah. Faham? Kerana nak derah baca khutbah. Majlis akikah kami adik-beradik berkongsi bayar cara sama-sama rata. Setiap anak punya korban akikah masing-masing, cuma harga hayawan korban berbeza. Bolehkah kami berkongsi bayaran cara sama rata? Jawabnya boleh, tetapi korban masing-masing. Nampak? Seekor seorang anak. Tak boleh campur gaul seekor dua orang anak. 2 ekor 3 anak tak boleh. Kerana dalam hadis seekor untuk seorang anak yang lahir. Mu nak bayar sama tak apa, halal berhalal atas jual beli. Faham? Atas binatang seorang anak. Kerana akikah ialah sembelih kerana anak yang dilahirkan. Mu beranak seorang seekor kambing, beranak 2 ekor kambing. Ramai orang salah faham. Salah ke mana? Dia fikir gini. Anak perempuan sunat sembelih seekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing. Salah. Pegangan tu salah. Pegangan yang betul, sunat sembelih seekor kambing anak perempuan,
Anak laki-laki pun sunat sembelih seekor kambing juga. Tapi siapa yang ada duit lebih, afdal dia sembelih 2 ekor untuk anak laki-laki. Itu baru betul. Faham? Siapa nak tanya soalan lisan? Saya tu dah jemaah. Lepas tu saya teringat saya baca Al-Fatihah pada rakaat 1 atau 2. Jadi pada akhir solat tu saya kena tambah rakaat. Awak sembahyang Jumaat baca dah Fatihah? Saya teringat baca. Tak baca Fatihah rakaat itu laralah. Kena tambah rakaat. Nampak? Kerana la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi yang tak baca Fatihah. Tapi itu sengaja, awak tak sengaja, maka rakaat itu tak ada. Habis imam salam kena ganti rakaat baca Fatihah. Sunat sujud sahwi sebelum salam. Lagi soalan. Kita baca Quran dalam video. Kita baca Quran dalam video. Baca apa? Quran dalam video. Ya. Macam surah Al-Mulk malam kita baca. Adakah kita punya fadilah sama dengan kita buka Quran? Baca Quran dalam skrin Skrin YouTube. dengan baca dalam mushaf sama saja. Hukum yang lain skrin tu dengan mushaf itu beza. Baca sama. Buka mushaf, nampak huruf-huruf hijaiyah dalam Quran, baca 2 pahala. Pahala qiraah, pahala melihat huruf Quran. Itu di mushaf. Skrin pun sama juga. Buka komputer, buka di telefon, nampak ayat Quran. Tengok ayat Quran 1 pahala, baca 1 pahala. Situ tak ada beza. Yang beza sentuh. Di Quran tu ijma' 4 mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali tak boleh pegang. 4 mazhab. Tapi kalau di skrin ada khilaf. Ada kata boleh pegang luar pada huruf, ada kata huruf pun boleh pegang kerana dia bukan nyata. Kerana bila tutup hilang huruf, tu ambil gambar lain pula. Ada pun mushaf dia tidak hilang-hilang, maka hukum kekal sebagai ayat Quran. Faham? Okey, lagi soalan. Waalaikumsalam. Adakah batas maya sore tu kalau dia niat untuk batas maya tapi dia tak batas maya dia? Batal tak semayang kalau kita niat batal? Jawabnya batal. Okey? Yang tak batal puasa. Kita niat nak batal puasa, kita dah akan dah batal. Okey? Semayang tak boleh, dia kena jazam. Niat batal, batal lalu. Kalau niat nak batal, batal juga. Contohnya kita semayang nak tunggu kawan kita telefon, tapi dia tak telefon juga, kita semayang dulu dah lambat kan Bila kita mayang dalam hati mai, kalau dia telefon aku nak berhenti mayang, maka batal serta merta. Okey, kerana tidak ada jazam. Lagi soalan. Kenapa hukum mopok tawi kita nikah sedangkan kita mampu, tapi bila kita buat maksiat tu adakah mopok tanggung dosa kita buat maksiat? Kita buat maksiat, mopok tanggung apa? Mopok tanggung kita nak nikah tapi mopok tawi. Bapa boleh jari kita boleh nikah kan? Orang lelaki dia tidak boleh dihalang. Anak yang sudah sampai masa untuk berkahwin, ibu bapa tak boleh halang. Nak halang gua ni, anak puan tak boleh halang. Dia report pada mahkamah syariah, dia nak berkahwin, sudah sampai masa ni ibu bapa tak mau kahwin. Mahkamah syariah akan jadi wali hakim untuk menikahkan, kerana tengok pada maslahat. Nampak? Tak boleh halang. Dengar baik, jangan. Dia nak kahwin, mak ayah dia tak pergi kahwin. Dah pergi balik kahwin, ayah pun balik kahwin. Lagi. Anak tak ada mana ada dengan tu. Itu melawan ni sunnah. Kita sebagai ibu bapa, kalau tengok benda keburukan baru kita nasihat, jangan. Kalau benda kebaikan, galakkan dia berkahwin. Lagi soalan. Ya. Aku takut budak-budak ni. Gawe berdua-duaan tanpa hubungan nikah haram. Nampak? Kerana itulah perkahwinan, tapi tidak ada akad nikah. Bila kita berkahwin, boleh tak kita berduaan? Kita berduaan dengan bini kita pergi pasar, berdua pergi patah, berdua pergi hospital, berdua pergi mall, berdua pergi jalan, berdua makan angin, berdua pergi makan. Itu berdua-duaan. Nah, tiba-tiba kita tidak ada nikah, kita berdua gitu juga. Haram. Itu cara hidup orang kafir. Lagi soalan. Maya lohur. Maya lohur. Dua pasal dia dari awal. Tapi dia jumpa dengan pukul dia dulu.
Imam tinggal tayat awal duduk semula. Duduk semula, makmum menyalahilah takhalluf. Dia keluar, harus niat mufarakah. Okey? Ingat kalau kita meninggalkan yang sunat, tak boleh buat balik setelah kita berpindah rukun. Kita sudah berdiri tegak, berpindah rukun kepada rakaat yang lain. Mu tinggal yang sunat tak boleh turun. Yang boleh turun kepada yang wajib. Contoh, ittiba'ul imam. Kita ni makmum salah pergi berdiri dah. Imam duduk lagi, kita salah. Baru kita turun duduk semula. Kerana ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk kita follow, kita ikut. Lagi soalan. Belakang. Kita imam, kita makmum. Kita nampak imam tu secara belakang. Kita boleh tukar ke kita teruskan? Kita apa? Kita nampak yang hanya sekarang. Mana nak tengok? Kalau nampak belakang bukan aurat tak apa. Yang batal semayang terbuka aurat. Aurat di mana baina surah wa rukbah. Pusat sampai ke lutut. Dah belakang tinggi pusat juga. Kalau dah nampak lurah punggung, itu dah aurat. Kerana aurat betul lebih kurang 4 inci di atas lurah tu. Lurah hujung tu 4 inci baru pusat kita di depan. Balik sekarang buka kain, ambil magic. Hak besar tu, tanda di pusat tu pusing tak ke belakang. Ambil apa meneng. Faham? Pusing belakang ni, tengok sama tinggi, purah gitu, lepas tu tengok di cermin. Tu baru aurat pun, biarlah. Yang awak atas lampu tengok orang. Faham? Tengok, ni aurat aku. Jadi kita faham. Tak? Jadi kalau baru terbuka, kita boleh tutup. Contoh, imam duduk je terbuka, nampak punggung sikit. Kita makmum pun tarik lagu ni. Faham? Hal kaunihi faura, kata Imam Nawawi, hal keadaan tutup tu segera. Yu'afu anhu, dimaafkan. Tak batal lagi. Puang duduk tahiyat, terbuka kain, nampak kaki, dia pun tutup dengan segera. Tak batal lagi. Kita duduk tahiyat ke berap, cok kain tu baik paha, kita pun tutup dengan tangan gini, tidak batal. Tapi kalau kita lock, kita biar dulu, batal. Okey? Lagi soalan? Air mustakmal jatuh dalam air mutlak. Soalan dia, hukum air apa? Air mustakmal ke mutlak? Lepas tu air tu, hukum air hak mustakmal ke mutlak? Baik. Mari sini cawang. Ni beledi. Okey, beledi. Tepi kita ni kita mandi tepi beledi. Beledi ni siapa? Ada air 2 kolah. Tak siapa. Bila tak siapa, faham-faham je lah. Tapi air mutlak, kita mandi tepi ni, kita pun ciru. Ambil dalam beledi, ciru. Kepala aku niat mengangkat hadas yang besar. Jadi air tu bila kena di badan kita, dia percik daripada badan. Air itu sudah diguna atau tidak? Sudah dipakai atau tidak? Sudah. Itu bahasa Melayu, bahasa Arab mustakmalun, sudah dipakai. Bila percik mustakmal, masuk dalam air mutlak, jadi mutlak balik. Tidak jadi mustakmal. Kerana apa? Kerana air mustakmal tidak kuat nak merosakkan air mutlak. Yang ada kekuatan merosakkan air tak sampai 2 kolah ialah najis. Kalau mercik air najis, baru rosak. Kerana Nabi kata, al-ma' iza balagal kullatain lam yahmilil khabas. Air bila dah 2 kolah, dia ada kekuatan menolak kotoran. Ni hak mercik ialah air yang tahir ke air najis. Air mustakmal, air suci, tahir, ghairu mutahhir, batu qarik. Faham? Suci tapi tidak buat bersuci. Faham? Tapi dia suci, dia tidak mengotorkan. Ramai orang kita kampung salah faham, ngecik air mustakmal, masuk dalam timba air mutlak, hak ni jadi mustakmal pula. Salah. Syekh Daud Patani sebut dalam muqaddimah Jawahirus Saniyah bab wudu. Ramai orang salah faham, orang awam, dia sangka hak ngecik tu mustakmal, dalam ni jadi mustakmal. Salah. Tetap dalam ni mutlak. Soalan seterusnya. Kalau pakai baju si
terbalik boleh. Ha? So, mai. Ha? Kalau pakai baju jersey ikut terbalik so mai. Baju terbalik sah tak semayang? Baju terbalik. Baju jersey terbalik. Dan dayalah dia pakai baju lesi lepas tu buat terbalik. Kalau dah buat terbalik nampak lambang-lambang tak molek. Dia pun pusing balik. Sah ke tak semayang? Tak terbalik pun sah. Dia pakai baju lambang salib sah tak semayang? Sah. Ni bukan masalah sah, ni masalah haram. Faham? Ha. Kita kan lelaki semayang akan baju kelawar, sah tak? Sah tak? Haram tak? Haram baju kau puang. Faham? Lelaki haram baju puang. Semayang sah. Okey? Jadi yang kata dilarang pakai baju salib kan tak sah semayang. Sah. Faham? Ha, dia buat terbalik dah dah. Balik tak terbalik pun sah. Nah. Ha, lagi soalan kena faham situ. Ha, belakang. Ha? Imam takbiratul ihram makmum dia syarat sah takbir makmum lepas imam habis takbir. Sebab Nabi kata iza kabbarul imamu fakabbiru. Iza apabila kabbara telah bertakbir, telah habis dah takbir. Kabbara tu fi'il madhi, kalimatun dalat ala mana hadasin madha, kalimah yang menunjukkan kejadian yang sudah selesai berlaku. Apabila imam telah takbir ni sebut ra dah ya. Allahu akbar fakabbiru hadisnya. Pa tu mana? Kemudian daripada imam habis dah takbir, kabiru mu pula takbir. Ha, faham lagi? Ha, dari situ kena habis takbir imam dulu. Faham? Fakabiru kemudian daripada imam telah takbir, kabiru pa kemudian daripada itu kabiru baru mu pula takbir ramai-ramai. Ha. Nampak? Lagi soalan? Ha, mum. Tadi galak nak tanya. Ha. Soal mana itu antara dua sudut. Kaki kita tu biasa setengah orang dia dekat, setengah orang dia silam macam ni. Apa? Duduk antara dua sujud boleh duduk berbagai-bagai cara. Duduk iftirash, duduk tawarruk, duduk tarabbu, duduk belunjuk. Iftirah macam tayat awal, duduk macam tayat akhir, duduk bersila, duduk belunjuk. Boleh lah ke? Faham lagi? Ha, gitu. Dah afdal duduk iftirash. Antara dua sujud duduk macam tayat awal. Lagu mana? Duduk atas tapak kaki kiri, tumit kanan, lipat gini. Jelas? Kalau buat lain pada tu, sah juga semayang. Ha, faham? Lagi soalan? Ha. Makmum ni macam terbagi dua. Ada separuh baru, ada separuh dalam. Imam 5 rakaat. 5 rakaat. Ha. Ha. Imam teruskan mungkin. Okey. Ha. Lepas tu ada separuh makmum baru, separuh lagi tunggu. Okey, yang bangun turun balik tak? Okey, imam mayang zuhur tapi naik rakaat kelima. Allahu akbar. Makmum separuh tunggu dalam tayat akhir, separuh lagi naik bersama imam. Lagu mana hukum? Hukumnya tengok, yang naik bersama imam ada yang batal, ada yang tak batal. Yang tak batal ialah dia menyangka baru 4 rakaat, bukan 5. Faham? Bagi dia 4, maka tak batal. Yang batal dia tahu dah 5, naik juga ikut. Hak tu batal semayang. Faham? Kerana apa? Kerana dia ikut benda yang salah. Benda salah Nabi tak suruh ikut. Dan yang duduk antara dua sujud tunggu dia duduk dalam tayat itu tidak batal. Dia boleh dua, niat mufarakah atau tunggu salam bersama imam. Okey? Ha, lagi soalan? Ada lagi? Ha? Ni belakang dia ada. Nak balik ni. Apa ni? Tak dengar. Lambat. Cepat dia, cakap dia.
Betina darah itu Darah berapa? Ah. Kata betina lebih darah 15 hari. Kira darah berapa? Orang betina, orang perempuan darah haid lebih pada 15 hari, darah istihadah. Kerana paling lama 15 hari 15 malam. Contoh dia haid tiap-tiap bulan 18 hari umur. Maka haid dia tu ialah 15 saja. Kerana lebih pada 15 atas kajian Imam Syafi'i bukanlah haid. Okey, jadi 15 hari tak puasa, 3 hari tadi puasa. Atas nama istihadah. Lagi soalan? Ha. Kita dapat pendapatan yang haram, kita pun beli rumah, duduklah rumah tu. Nak buat mana dah kalau kita taubat dah. Okey. Benda yang harta haram ni ada dua. Satu boleh kita pakai, satu tak boleh pakai. Mana yang tak boleh pakai? Harta orang. Okey, mu curi rezek orang. Lepas tu mu pergi dengar orang ngajar, mu pun taubat. Rezek dah atau balik? Dah boleh. Nak pakai ke buah sedap kamu. Tapi kalau membuat dosa dengan Allah, contoh kamu ini menjadi model mendedahkan aurat. Jadi model dedah aurat dalam model itulah. Pakai spender, pakai luar dalam, pakai benda yang diharamkan syarak. Kamu dibayar 15,000, 10,000 sebulan. Faham? Kamu pun bertaubat. Fa amruhu ilallah. Ada ulama membenarkan kamu menggunakan harta tersebut kerana tak ambil hak orang. Faham lagi? Lagi soalan. Belakang. Hukum kita doa pada Ha? hukum kita doa pada masa bulan. Di antara Khutbah kedua berdoa. Tu khatib bukan mung. Ha? Tak faham. Masa duduk antara dua khutbah. Masa duduk antara dua khutbah ada dua pilihan. Berdoa boleh, tak berdoa pun boleh. Mana afdal? Berdoa. Kerana hadis-hadis sahih antara saat yang makbul antara dua khutbah. Faham? Afdal. Dan afdal tu nak khatib berdoa kita amin, boleh. Kita berdoa kita amin pun boleh. Tak payah bala. Ada setengah masjid kalau dia Terengganu khatib berdoa. Faham? Atau Bilal. Faham? Berdoa. Khatib tak Bilal. Bilal berdoa, makmum kata amin, boleh. Tidak jelas di dalam hadis. Maka ulama beristihad, beri pandangan. Tak. Ataupun masing-masing berdoa sendiri diam-diam. Boleh juga. Faham? Semua orang berdoa, khatib duduk sekejap antara dua khutbah, kita masing-masing berdoa. Faham lagi? Boleh belaka. Okey, tak ada masalah. Lagi soalan. Misalnya bacaan agak beberapa baca dengan terlalu ini orang dari orang mampu agaknya kalau ya boleh mampu kita kalau mampu jalan yang lurus jalan yang benar jalan yang kembali pada mereka bukan jalan orang-orang yang sesat dan disahkan dan bukan jalan orang yang kembali ada kali antara yang hadis para ulama yang menggunakan kamu untuk dia manusia yang agung dan sempurna dan itu kan seluruh dunia. Jadi ada kekafian dia semua pun dia betul dia tak berani. Belakang tak faham. Dia apa dia? Dia baca ikhlas secara Lepas tu benda soalan dia. Soalan. soalan dia ada keterangan dari kita tahu lah. Yang tu dia ada kau ini. Sebab tu memang dia sedekah dia pun Allah dah mensuruh dia pun sebenarnya belum bisa berdoa. Okey. Nabi kata ihdinas siratal mustaqim. Nabi baca tak? Bacalah. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Kalau kita baca, makna tunjukkan aku jalan yang benar. Faham lagi? Kalau Nabi baca, maknanya tambahkan lagi kebenaran jalan aku. Ada beza tak? Itu maksud dia. Kita tak faham maksud. Tunjukkan aku jalan yang benar, kita umat. Nabi tambahkan lagi kebenaran jalan aku. Faham lagi? Sama macam ya ayyuhallazina amanu aminu.
Allah kata, hei orang-orang yang beriman, berimanlah. Mana pula dah beriman dah? Apa benda makna? Maknanya, wahai orang yang beriman, tambah lagi iman kamu. Begitu, kalau kita dah ada hidayah, Islam semayang dah. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Biar istiqamah atas jalan yang benar. Tunjuk dah. Tapi biar istiqamah. Faham lagi? Soalan terakhir. Nak bangun. Apa hukum poteng lah? Poteng kelas. Ada cikgu tak? Ada. Kalau awak jadi cikgu, awak suka tak murid poteng kelas? Tak suka. Dah awak tanya lagi. Mana? Lagi tak lah? Awak tanya dah dia kan pula. Nanti lebih pulang orang lain. Ustaz, bagi teguran kawan saya cuba caci maki okey. Terima bagi teguran kepada kawan-kawan saya supaya caci maki okey. Orang yang suka maki orang duduk akhirat lagi neraka jahanam. Jadi banyak ni internet. Dia buat podcast maki orang, dia buat live TikTok maki orang. Sila betul kan ada ni? Jawapan dia Allah jawab dah. Wailul likulli humadatil lumazah. Neraka lah untuk orang yang suka maki orang dan aibkan orang. Jelas tak lagi? Apa makna neraka wail? Iaitu satu lubang dalam neraka jahanam. Makna orang yang suka maki orang, suka duduk aib orang, tempat duduk dia di akhirat kalau Allah tidak apung, satu lubang dalam neraka jahanam. Itu jawapan dia. Lagi soalan? Bangun. Siapa nak bangun? Awak tanya dah. Lambat. Tak tanya pun. Dia tanya. Bangun apa bukan suruh bangun, suruh tanya. Orang maya batal contohnya nampak aurat. Mau baca Fatihah salah. Jadi saya jawab begitu. Kalau yang batal itu seorang kita je tengok, fardu ain tegur. Kalau ramai tengok, fardu kifayah. Okey? Tak ada orang tengok. Tak apa, tak ada tengok, tak ada masalah dah. Macam kain mu koyak orang tak tengok dah, kata apa lagi? Dimaafkan dah. Tak? Lagi soalan? Dalam masjid dua imam haram. Tak boleh pada masjid rawatib yang ada imam yang dilantik. Yang boleh banyak jemaah ialah pada masjid ghairul rawatib, masjid yang tidak ada imam dilantik. Contoh di highway lebuh raya, RNR ada surat, kita masuk situ stop off, sini stop off, harus. Faham lagi? Kerana tidak terjadi fitnah, masing-masing musafir dengan tujuan dan niat masing-masing. Ada pun dalam kampung, dalam qaryah tak boleh banyak jemaah. Jangan pasal politik, pasal apa nak buat banyak jemaah, haram. Kita hari lambat pun masuk dalam jemaah. Melainkan kita mari itu sudah hujung tayat akhir dan kita yang datang ini ramai. Maka sunat kita buat jemaah yang baru selepas imam salam supaya tidak terjadi fitnah. Soalan seterusnya. Dikir barat tak ada hukum. Dia sama macam tali besing. Orang ditanya di Mekah tu, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tahun 61. Apa hukum tali besing? Dia kata tak ada hukum. Tengok barang apa tu baik. Barang yang haru tengok haru, barang yang haram tengok haram. Maka dikir barat dia sebut apa? Sebut benda yang baik haru, benda yang aib haram. Faham? Lagi soalan? Ada usulan. Kali lagi bini gaduh lepas tu isteri keluar pergi masjid dan mengaji tanpa kebenaran suami, adakah haram? Isteri pergi masjid tanpa kebenaran suami harus dan haram. Bila harus minta izin, bila haram suami dia tak tahu dan dia tak minta izin. Melainkan isteri itu pergi ke masjid kerana nak belajar agama dan suami dia tidak mengajar di rumah, maka tidak wajib dia minta izin, sunat saja kerana mencari ilmu agama wajib. Soalan terakhir. Saksi DDC.
Hak siapa? Hak orang. Dapat tu? Jadi mudarat ada orang lain. Tak mudarat kalau kita tolong orang boleh. Sama kan dengan seluduk juga. Nah, seluduk selai je kain batik kerana anak tak ada aurat kain nak tutup aurat boleh lah pakar. Tapi kalau buat seluduk itu memudaratkan perniagaan lain tak boleh. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf kerana ambil masa yang panjang dari tuan-tuan dan puan atau terkasar bahasa. Orang yang sudah beri sumbangan derma kepada masjid tadi, pihak masjid dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Allah saja yang sempurnakan pahala berlipat ganda di akhirat sana. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.